Boleh start dah? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi bertemu kita pada hari ini iaitu tentang dalam kita punya rancangan program iaitu 7 soalan siri ketiga. Kita dah 3 siri iaitu pada siri pertama dan kedua kita bersama dengan Din Baik Production, iaitu mantan MPP kita yang merupakan seorang pegawai psikologi dari Universiti Malaysia Terengganu. Dan pada siri ketiga bertemu bersama saya iaitu Brody atau lebih dikenali sebagai Rusdi Said. Okey. Jadi pada hari ini saya tidak keseorangan kerana saya akan berteman pada hari ini merupakan salah seorang kaki tangan dari HRDF, dan merupakan salah seorang kaunselor berdaftar dan juga orang hebat di dalam kata permainan atau sukan semasa berada di Universiti Malaysia Terengganu suatu ketika dahulu. Bersama dengan saya saudara Khairul Anwar atau lebih dikenali sebagai N. Saudara Khairul Anwar merupakan salah seorang kaunselor, sukarelawan kaunselor dari talian kasih 15999. Kalau anda pernah dengar dalam TV, dalam radio, kan, akhbar, Facebook dan pelbagai laman sosial lain, ada sebut tentang talian kasih 15999. Beliau merupakan salah seorang kaunselor, sukarelawan kaunselor dalam dalam talian kasih tersebut. Jadi bersama dengan saya, saudara Khairul Anwar, akan merupakan panel bersama saya pada hari ini. InsyaAllah kami akan berkongsikan, saudara Khairul Anwar akan berkongsikan tentang satu topik yang berkaitan dengan, rapat dengan pandemik COVID-19 pada hari ini, yang merupakan salah satu isu yang semakin hangat diperkatakan terutama pada tahun 2020. Isu ini masih tidak selesai lagi sebenarnya, masih ada, tetapi mungkin pada tahun ini disebabkan adanya vaksin, insyaAllah isu ini bakal diselesaikan, insyaAllah. Jadi bersama dengan saya, saudara Khairul Anwar, insyaAllah akan akan menemani saya pada hari ini. InsyaAllah saudara Khairul Anwar, di manakah anda? Kita bertanya-tanya, di manakah anda pada hari ini? InsyaAllah. Mungkin pada malam ini ada juga yang tertanya tentang talian kasih 15999 ni. Talian apa ni kan? Dia berkait dengan kasih sayang ke? Berkait dengan percintaan ke? Sebab perkataan dia berkaitan dengan mempunyai perkataan kasih kan? Sebenarnya talian kasih ni merupakan salah satu talian yang umum, yang mesra didengari oleh masyarakat. Mungkin saya tak boleh nak ulus panjang lah sebab saya ada panel yang akan lebih memperjelaskan lagi secara detailnya, secara spesifiknya. Kalau ada apa-apa soalan, mungkin boleh dibincangkan semasa sesi tersebut. Sesi ini berlangsung seketika nanti, InsyaAllah. Dan pada malam ini merupakan di antara malam-malam pertengahan Syaban, dan insyaAllah lebih kurang 2 minggu lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi saya ingin mengucapkanlah mungkin selamat berpuasa, insyaAllah. Mungkin dalam 2 minggu lagi insyaAllah kita akan menyambut bulan Ramadan, dan saya mengucapkan selamat berpuasa pada tahun ini. Dan insyaAllah kita doakan supaya pandemik COVID-19
akan kembali kata reda dan kita punya kehidupan kita akan kembali normal seperti biasa, insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah kita masih menunggu-nunggu di manakah kita punya panel kita, mungkin dalam perjalanan menuju ke dalam live ini. InsyaAllah kalau mana-mana yang ingin mendengarkan, jangan sekadar dengar je. Sediakan pen, pensel, kertas, mungkin ada soalan-soalan yang ingin nak ditanya. InsyaAllah boleh tanya di ruangan komen, insyaAllah panel kita akan menjawabnya sebentar sahaja lagi. Jadi sama-sama kita tunggu dan kita dengar. Topik ni merupakan salah satu topik yang kata ditunggu-tunggulah oleh setengah masyarakat. Terutama masyarakat penduduk Malaysia sendirilah, sebab talian kasih ni merupakan salah satu talian yang hot dalam masyarakat, dalam penduduk di Malaysia ini. Sebabnya talian kasih ni merupakan talian yang talian yang boleh anda ingin berkongsi ke, anda ingin meluahkan apa-apa ke. Ini yang kata pandangan saya lah secara umum talian kasih ni. InsyaAllah kita akan dengar dengan lebih lanjut tentang talian kasih ni dalam tajuk Ada Apa Dengan Talian Kasih. Itu dia. InsyaAllah sementara kita menunggu saudara Khairul Anwar kita. Mungkin ada di antara anda semua yang mungkin dah tahu dan boleh kongsikan, sharekan link ini, kongsikan link ini kepada rakan-rakan anda di luar sana. Mungkin ada yang kata perlukan talian seperti ini. Jadi boleh sharekan link ini bersama rakan-rakan anda. InsyaAllah maklumat-maklumat yang akan dikongsikan pada hari ini merupakan maklumat yang sangat-sangat bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mendengar dan kongsikan link ini kepada rakan-rakan atau saudara mara, ahli keluarga, adik-beradik, jiran-jiran tetangga. Kongsikan je kepada sesiapa sahaja. InsyaAllah berkat anda kongsi tersebut, semoga kata rezeki anda melimpah luah dan diberkati olehnya, insya-Allah. Jadi kita sama-sama menunggu kita punya panel kita. InsyaAllah kita akan bersama, saya akan bersama dan kita juga akan bersama dengan panel kita insyaAllah tidak lama lagi. Jadi tunggu. Okey, mungkin juga ada yang ingin bertanya, ada yang bertanya pada saya, 7 soalan ni sebenarnya apa maksud di sebalik 7 soalan ni? Apa maksud di sebalik 7 soalan ni? Okay, sebenarnya 7 soalan ni merupakan satu tajuk yang sangat unik, di mana kita akan mempunyai 7 persoalan di dalam satu-satu slot. Di dalam satu-satu slot kita mempunyai 7 persoalan. Biasa kalau dalam forum, biasa kita sediakan 3 soalan, 4 soalan kan. Tapi kali ini kita sediakan 7 soalan, insyaAllah. Itu dia saudara Khairul Anwar. Alhamdulillah. Minta maaf lah Brody. Okey, tak apa. Okey. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa, insyaAllah hari ini kita akan bersama dengan saudara Khairul Anwar. Nampak di sebelah saya ni merupakan seorang bro macho dari Perak, merupakan salah seorang kaki tangan HRDF. Okey, insyaAllah. Jadi saudara Khairul Anwar, insyaAllah boleh kenalkan diri ataupun lebih mesti dipanggil sebagai apa? Anwar. Okey, dengar ke Brody? Dengar. Okey, saya minta maaf dengar. Sebabnya okey, saya Khairul Anwar bin Rahman. Saya asal daripada Batu Pahat, Johor dan graduan lepasan Universiti Malaysia Terengganu dalam ijazah sarjana muda kaunseling. Itu
Itulah sedikit mengenai saya. Okey. Okey, baik. Dan saya nak tambah jugalah, saudara Khairul Anwar ni merupakan salah seorang kaunselor berdaftar sukarelawan kaunselor dalam talian kasih 15999. Kalau anda kata ada siapa ingin menghubungi dan ingin mendapatkan perkhidmatan kaunseling bersama saudara Khairul Anwar ni, boleh bagi tahu. Waktu call tu bagi tahu saya nak kaunselor Encik Khairul Anwar. Mungkin boleh terus dilinkkan. Betul? Ya, betul. Okey, baik. Jadi InsyaAllah kita akan terus ke soalan kita yang pertama lah. Okey. Mungkin ada yang tertanya lah. Saudara Khairul Anwar saya dah terangkan tadi kan tentang sukarelawan, kaunselor, talian kasih 15999 ni kan. Okey, mungkin betul. Ada yang dekat luar sana tanya kan. Sebagai seorang kaunselor, sukarelawan kaunselor talian kasih yang merupakan kaunselor sukarelawan yang mungkin kali pertama berlaku dalam tempoh beberapa tahun ni disebabkan oleh pandemik COVID-19, isu yang kita tidak jangka-jangka sebelum ni. Okey, apakah pengalaman yang saudara tempuhi sepanjang digelar, sepanjang menjadi sukarelawan kaunselor talian kasih COVID-19? Sukarelawan kaunselor talian kasih 15999 ini. Okey, seperti yang kita sedia maklum ataupun jika penonton tidak mengetahui mengenai talian kasih ni diwujudkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Masyarakat dan Keluarga. Ya, Brody ya. Okey. Ya, saya. Okey. Talian kasih ni dia dibuka, memang dah lama dah dibuka, cumanya dia lebih diperkembangkan ataupun penglibatan terhadap sukarelawan talian kasih ni baru sahaja diperkenalkan semenjak negara kita ataupun dunia mengalami wabak pandemik COVID-19 ini. Okey, seperti yang kita ketahui, Lembaga Kaunselor Malaysia bekerjasama dengan pihak talian kasih untuk mendapatkan kaunselor-kaunselor yang berdaftar yang mempunyai perakuan amalan dan kaunselor berdaftar untuk sama-sama membantu masyarakat Malaysia dalam menjalankan sesi kaunseling lah. Itulah sedikit mengenai pengalaman saya. Okey, untuk kaunselor berdaftar ataupun sukarelawan talian kasih ni, dia boleh pilih awal-awal dulu ataupun dia bermula daripada bulan 3. Semenjak awal-awal 30 hari bulan 3 2020 saya baru terlibat dalam talian kasih ni lah untuk sama-sama membantu masyarakat Malaysia. Dan seluruh kaunselor berdaftar akan bagi nama dekat Lembaga Kaunselor Malaysia dan memilih lokasi yang mana yang mereka nak jalankan sesi ataupun negeri mana yang mereka boleh pilih. Contohnya macam saya adalah sukarelawan berdaftar bagi negeri Selangor dan juga negeri Perak sebab saya berkhidmat di negeri Selangor dan negeri Perak. Macam tu. Okey, untuk sesi pula sebenarnya sukarelawan ni boleh pilih sama ada dia nak pilih sesi mana. Lembaga kaunselor ataupun talian kasih menetapkan 3 sesi, iaitu sesi pertama antara daripada 7 pagi sampai 2 petang, 2 petang sampailah 10 malam dan 10 malam sampailah 7 pagi. Jadinya talian kasih ni boleh dihubungi 24 jam. Itulah pengalaman saya lah, di samping oleh pengalaman lain seperti saya ni baru saja bergelar kaunselor berdaftar. Lama tak adalah, lama mana. Bermula tahun 2020 jugalah, akhir 2019 macam tu. Jadi dengan penglibatan saya dalam sukarelawan ni, saya dapat banyak pengalaman ataupun dapat menimba ilmu daripada senior-senior dalam bidang kaunseling ni. Macam dah bentuk satu kumpulan WhatsApp. Jadi ataupun sekarang ni dah Telegram. Jadi sekiranya kaunselor-kaunselor ni menghadapi limitasi dalam menjalankan sesi, mereka boleh tanya dan
Pengalaman yang amat saya suka adalah sukarelawan lain pun membantu kaunselor tersebut untuk sama-sama membantu klien yang dihubungi ataupun menghubungi talian kasih. Itulah pengalaman saya. Okey, terima kasih. Okey, saya tertarik dengan statement ataupun kenyataan daripada saudara N tadi yang mengatakan talian kasih ni kata waktu dia kalau dikira waktunya adalah 24 jam tanpa henti. Jadi andai kata kalau klien seseorang individu tu nak call ke nak berkongsi ke apa-apa, tidak kisah. Betul. Hatta kan. Malah 2 pagi, 3 pagi sekalipun boleh call bagi tahu saya nak kongsi ke apa ke. InsyaAllah ada kaunselor yang akan membantunya. Betul saudara N? Betul. Ya, betul Brody. Okey, menarik tu. Okey, baik. Jadi, kita dah ke soalan pertama, insyaAllah kita ke soalan kedua lah. Kita dah dengar tentang pengalaman saudara N sebagai salah seorang kaunselor sukarelawan dalam talian kasih 15999 ni. Okey, jadi mungkin pengalaman sebagai kaunselor, sukarelawan kaunselor talian kasih ni mungkin ada perbezaannya antara kaunseling kata secara bersemuka iaitu berhadapan dengan kata kaunseling di dalam talian. Sebabnya kita tahu kaunseling talian kasih ini merupakan salah satu kaunseling dalam talian atau lebih dikenali sebagai e-counseling insyaAllah. Okay. Jadi apakah perbezaan antara kaunseling secara bersemuka dengan kaunseling dalam talian ni? Okey. Terima kasih dengan soalan tu Brody. Seperti yang mana kita tahu, kaunseling ni adalah satu proses perhubungan menolong secara bersemuka di antara kaunselor ataupun pakar psikologi dengan klien yang normal. Jadinya kaunseling ni memang sinonim dijalankan secara bersemuka. Namun disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang kita alami, jadi alternatif yang digunakan oleh lembaga kaunselor ataupun talian kasih, dia memperbanyakkan lagi ataupun meningkatkan lagi talian ataupun sesi kaunseling secara atas talian. Okey, seperti yang kita tahu, Brody tanya kelebihan dan juga apa perbezaan antara sesi kaunseling bersemuka dan juga sesi kaunseling atas talian. Kedua-duanya mempunyai perbezaan ataupun kelebihan ataupun kekurangan. Okey, kekurangan kita fokus dulu kepada kaunseling bersemuka. Okey, dengan kaunseling bersemuka kita dapat lihat reaksi wajah. Reaksi tubuh badan. Sebabnya sesi kaunseling atas talian kita hanya menerima panggilan daripada talian kasih. Contohnya contohnya klien akan hubungi talian kasih di nombor 15999 dan talian kasih akan cuba untuk hubungkan klien dengan kaunselor. Jadi dari situ dia hanya atas talian dan hanya panggilan saja. Yang kaunselor boleh lihat ataupun boleh rasai hanyalah nada suara. Jadi bersemuka tu lebih baiklah dari segi untuk melihat reaksi wajah dan reaksi tubuh badan berbanding dengan dalam talian iaitu hanya nada suara je kita dapat kenal pasti. Reaksi wajah kita tak tahu sama ada mereka betul-betul sedih ataupun buat suara sedih je macam tu. Okey, seterusnya adalah sesi kaunseling bersemuka ni dia lebih terarah ataupun lebih fokus. Sebab apa saya cakap macam ni? Bila kita berhadapan, jadinya kita lebih klien dengan kaunselor ni lebih bersemuka dan dapat fokus yang lebih. Dan matlamat sesi tu akan dapat dicapai dengan lebih bagus ataupun lebih baik sebabnya berhadapan kan. Ya, betul. Jadi itu adalah kelebihan bersemuka pula. Dari segi dalam talian sesi kaunseling adalah dalam talian ni lebih jimat masa, jimat kos dan juga perjalanan tu dah tak ada guna kos lah perjalanan kan. Tak perlu datang, contoh macam bersemuka ni kena pergi pejabat, kena buat temu janji,
kena tunggu temu janji. Tapi kaunseling atas talian ni hubungi, terus dihubungkan. Jadi dapat jimat masa dan perjalanan pun tak perlu, hanya menggunakan top up ataupun lain lah bagi mereka yang gunakan postpaid. Okey. Okey, selain daripada itu, kelebihan kaunseling bersemuka pula adalah dari segi individu lah. Sesi kaunseling bersemuka ni biasanya dapat menjalankan sesi yang lebih ataupun selain daripada seorang. Contohnya macam mereka yang mengalami isu keluarga ataupun rumah tangga, mereka biasanya lebih baguslah bila kaunseling bersemuka. Namun kaunseling atas talian pula adalah bagus untuk mereka yang ada masalah untuk diri sendiri ataupun mereka yang introvert, yang macam tak suka berhadapan dengan kaunselor secara bersemuka. Mereka hanya dengar suara, jadi orang lain tak tahu. Kaunselor tak kenal pun muka dia macam mana. Jadi kaunseling atas talian ni beza dia hanyalah tadi apa, yang mereka yang introvert pun boleh sama-sama untuk hubunginya. Itu sajalah dari saya, perbezaan antara bersemuka dengan atas talian. Baik, menarik. Saya dengar perbezaan dia, kaunseling bersemuka dengan kaunseling atas talian ni kata banyak perbezaan dan ada jugalah persamaan lah antara dua sesi tersebut. Okey, baik. Jadi bila kata saudara N, saya panggil saudara N boleh Ya, boleh. Okey, baik. Okey, bila saudara N menjalankan sesi secara kata atas talian kan, saudara N juga ada kata banyak pengalaman menjalankan sesi tu. Okey, mungkinlah sepanjang sesi tersebut pelbagai klien yang saudara N telah kata berjumpa kan, telah secara maya lah. Jadi boleh tak saudara N kongsikan, sharekan kepada kami kan, penonton-penonton kita tanya lah macam mana jenis-jenis klien yang saudara N pernah terima tu. Okey, jenis-jenis klien dan isu yang kerap diterima. Okey, saya jawab dulu jenis-jenis klien. Jenis-jenis klien yang saya terima ataupun saya jalankan sesi secara atas talian dengan sukarelawan talian kasih ni adalah, yang pertama adalah mereka yang macam saya cakap tadi, introvert. Introvert ni adalah, kalau siapa yang tak faham, introvert ni adalah mereka yang tidak gemar untuk berhadapan dengan orang lain ataupun tak segan, malu untuk berhadapan dengan orang luar ataupun memang tak suka bergaul. Itu antara satu jenis klien yang saya dapat, yang mereka yang introvert. Okey, yang kedua adalah mereka yang tidak mempunyai ramai kawan. Jadinya mereka yang hadir ataupun yang menghubungi talian kasih, mereka tak tahu sebenarnya nak kongsikan dekat siapa. Dan mereka tidak mempunyai ramai kawan untuk mereka kongsi, dan sekiranya mereka berkongsi dengan kawan-kawan mereka, mereka ada persepsi yang agak negatif ataupun mereka takut isu mereka ni mungkin kawan mereka tak dapat nak pegang rahsia daripada isu yang mereka kongsikan. Itulah salah satunya. Itu yang kedua, Brody. Ya, saya. Yang ketiga adalah yang saya terima jenis klien adalah mereka yang mengalami ataupun orang panggil orang kelainan upaya. Itu mereka yang kelainan upaya ni kiranya mereka perlukan sokongan ataupun mereka tak tahu nak pergi ke mana dan mereka mempunyai limitasi. Dengan adanya talian kasih ni ataupun mereka hanya perlu hubungi je, tak susah pun. Tekan 15999 call. Jadinya orang kelainan upaya pun boleh dapat akses ataupun bantuan dari segi sesi kaunseling. Okey, itu yang ketiga jenis klien. Saya ada 4 jenis klien yang saya berhadapan. Yang keempat adalah mereka yang cuba untuk cari jalan penyelesaian kepada isu-isu mereka. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebabnya ada je klien yang sering hubungi talian kasih. Mereka juga menyatakan bahawa mereka ada banyak hubungi talian lain
yang menawarkan, maaf ya, saya hujan. Tak apa, saya Okey. faham. Okey, mereka yang mencari jalan penyelesaian, mereka akan sering menghubungi talian kasih. Itulah 4 jenisnya, 4 jenis klien yang saya dapat. Saya pergi pula ke isu-isu, boleh? Isu-isu yang saya kerap Boleh. dapat. 2 sahajalah isu yang saya kerap dapat. Yang pertama adalah berkaitan kerja, seperti yang macam kita tahu ataupun Brody tahu. Sepanjang ataupun bermulanya dunia ataupun Malaysia mengalami wabak pandemik COVID-19 ni, ramai ataupun banyak individu yang kena buang kerja, nak dapat kerja susah. Jadi isu itu paling utama sekarang ni. Isu mendapatkan peluang pekerjaan dan juga berkaitan dengan pekerjaan. Isu yang kedua adalah berkaitan dengan rumah tangga. Rumah tangga iaitu ataupun perhubungan lah. Mereka yang mempunyai masalah rumah tangga, bergaduh dengan isteri, susah nak kawal, ialah dia bermula dengan COVID ni, ialah mana-mana orang pun mengalami isu kewangan. Jadi daripada isu kewangan tu wujudnya masalah ataupun isu rumah tangga ataupun perhubungan. Namun itu bukannya masalah utama yang kewangan tu. Yang utama adalah berkaitan dengan perhubungan mereka lah. Bagaimana mereka berhadapan dengan pasangan mereka. 2 isu itulah yang saya kerap terima. 1 kerja dan 2 adalah perhubungan atau rumah tangga. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih Saudara N. Okey, saya tertariklah dengan kata perkara dua yang Saudara N sebut tadilah. Yang pertama, klien yang boleh kata call lah atau mengambil peluang ni, antaranya klien introvert yang ada kata personality introvert, dan yang kedua klien OKU, klien OKU. Okey, dan isu yang sering dikatakan dikongsilah, mungkin banyak lagi isu, mungkin tapi yang ini yang kerap antaranya isu kerjaya lah, isu kerja dan isu perhubungan atau rumah tangga. Okey. Dan antara 2 isu ni, isu kerja dan dengan isu rumah tangga ni, yang mana Saudara N rasa yang mungkin lebih mencabar sepanjang menjalankan sesi kaunseling ni? Bagi saya, isu yang paling mencabar adalah berkaitan dengan kerjaya ataupun kerja. Disebabkan oleh mereka yang menghubungi talian kasih ni adalah mereka yang inginkan kerja dan tak tahu nak cari kerja kat mana. Jadinya perkara tersebut kita perlu bawa tu agak mencabarlah, disebabkan oleh ialah kita ada limitasi disebabkan oleh PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang ditetapkan oleh kerajaan. Macam saya dapat negeri Perak, dan juga Perak tiada masalah lah untuk dia punya pergerakan. Tetapi untuk Selangor, saya dapat banyak panggilan, dan untuk mereka nak keluar cari kerja ataupun nak menjalankan pencarian peluang pekerjaan tu agak mencabar, dan saya perlu bawa. Itulah saya rasa lebih mencabarlah. Untuk rumah tangga, insya-Allah lah kita cuba untuk bantu. Okey, baik, terima kasih. Okey, jadi sebelum kita ke soalan seterusnya, okey, jadi anda kata kalau ada penonton yang sedang mendengar atau yang sedang mendengar lah, mungkin boleh sharekan lah, kongsikan link ini kepada rakan-rakan, saudara mara kan, ahli keluarga, kenalan rapat, jiran, pakcik, makcik. Mungkin boleh kongsikan lah, sebab talian kasih ni merupakan salah satu alternatif lah sepanjang pandemik COVID-19 ni, dan memberi impak yang terbaik lah kepada masyarakat, terutamanya penduduk Malaysia sendiri. Dan anda kata kalau ada apa-apa nak ditanya kan, ataupun mungkin nak memberikan pendapat, pandangan, boleh terus type dekat bawah ni, type kat komen, mungkin boleh bertanya atau memberikan pandangan kan. Anda kata kalau ada apa-apa persoalan yang timbul
sepanjang perkongsian ni mungkin boleh terus tanya. InsyaAllah saudara N akan terus menjawabnya, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi kita terus seterusnya, kita pergi ke soalan seterusnya lah. Okey. Boleh. Okey, saudara N telah berkongsi lah. Saudara N telah berkongsi tentang kata talian kasih pengalaman kan, perbezaan dan kenalan kata klien-klien yang saudara N telah peroleh isu-isu yang telah berlaku, yang sedang berlaku kan, antaranya isu rumah tangga dan isu kerjaya lah, dan mungkin memberi impact kepada saudara M mungkin isu kerjaya lah kan. Okey. Dan dekat sini kita nampak lah talian kasih ni memberi manfaat, memberi impak kepada masyarakat, terutama penduduk Malaysia yang mungkin hilang kerjaya mereka kan, ataupun ada isu-isu sampingan lah. Okey. Itu adalah salah satu manfaat yang ada. Dan mungkin lah saudara N boleh kongsikan manfaat-manfaat lain talian ini kepada masyarakat, terutama ketika pandemik COVID-19 ni. Sebab kita tahu pandemik ni memberi impak kepada masyarakat, sangat-sangat memberi impak kepada masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi, politik dan sosial. Okey, mungkin saudara M boleh kongsikan. Okey, terima kasih dengan soalan tu. Berkaitan dengan manfaat talian kasih kepada masyarakat, terutamanya ketika pandemik COVID-19 ni ya. Okey, seperti yang kita ketahui, bermulanya kita ataupun semenjak kita menghadapi pandemik COVID-19 ni, banyak individu ataupun banyak sektor yang mengalami kesan ataupun menerima kesan daripada COVID-19 ni. Jadi manfaat talian kasih ni dia sedikit sebanyak dapat membantu individu tu mencari jalan penyelesaian ataupun membantu individu tersebut mencari mereka punya isu ataupun jalan penyelesaian lah kepada isu yang mereka alami. Okey, selain itu mereka yang kebiasaannya mereka yang tidak ataupun mereka yang mempunyai masalah akan menghadapi, atau bagi kita mereka yang menghadapi isu lah, bagi orang luar mereka yang menghadapi masalah kan. Mereka yang menghadapi masalah ataupun isu, mereka akan biasanya mereka akan berfikiran kurang ataupun kurang rasional ataupun sukar untuk mencari jalan kepada masalah yang dialami. Jadinya dengan talian kasih ni, kaunselor akan cuba untuk membimbing klien ataupun membimbing mereka yang menghubungi talian kasih kepada penyelesaian lah, ataupun bukan penyelesaian lah, dia lebih kepada membawa kepada jalan ke mana nak bawa dia punya isu dia, sehingga mereka berjaya menyelesaikan sendiri. Kaunselor ni bukan selesaikan, mereka bantu untuk klien selesaikan isu mereka. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi manfaat dia memang banyak membantulah mereka yang menghadapi kesan daripada COVID. Yang kedua adalah yang mereka yang tak dapat berfikir. Ya, kita tahu memang saya cakap tadi kan, mereka yang ada masalah ataupun isu, walaupun kita sebagai orang yang tak ada masalah ni nampak benda ni mudah aja untuk selesaikan. Tetapi mereka yang mempunyai masalah, dia tak nampak jalan tu dan rasa sukar untuk temui jalan tu. Jadi talian kasih ni membantu ataupun membimbing mereka. Itu manfaat kedua. Jadi manfaat ketiga adalah baik untuk semua masyarakat Malaysia. Sebab apa saya cakap baik untuk masyarakat Malaysia? Disebabkan sebelum ataupun semasa mereka menghubungi talian kasih 15999, pihak talian kasih akan meminta mereka untuk menyatakan isu yang mereka alami. Yang kedua, mereka nak jalankan sesi kaunseling dengan lelaki ataupun perempuan. Mereka nak jalankan sesi kaunseling bersama siapa? Sama ada bangsa Cina ataupun Melayu ataupun India ataupun sebagainya lah, Sabah Sarawak ataupun masyarakat orang asli. Jadi
daripada situ pihak talian kasih akan cuba untuk cari senarai kaunselor sukarelawan daripada pelbagai, ialah pihak talian kasih mempunyai maklumat sukarelawan kaunselor kan. Jadi mereka akan hubungi mereka yang dipilih oleh klien sendiri. Jadi memang masyarakat Malaysia jangan rasa hanya untuk orang Melayu saja ataupun Cina, India pun boleh terima ataupun boleh mendapatkan khidmat ini. Okey, itu yang ketiga. Yang terakhir, manfaat talian kasih ni adalah mereka sudi untuk mendengar isu ataupun perkongsian daripada mereka yang hubungi. Kebanyakan ataupun ada sesetengah klien ni, mereka bila mereka rasa didengari ataupun isu mereka ni dapat diluahkan dengan seseorang, mereka dah rasa lega ataupun mereka dah rasa lebih tenang. Jadi itulah manfaat yang saya dapat berikan. Yang pertama tadi kita dapat dapat membantulah mereka yang mempunyai kesan daripada COVID-19. Yang kedua adalah mereka yang tak dapat nak berfikir dengan secara rasional mengenai isu yang mereka alami. Yang ketiga, dapat membantu semua masyarakat Malaysia, tak kira lapisan umur ataupun suku kaum ataupun isu yang mereka. Yang keempat adalah mereka dapat kongsikan dan mereka dapat manfaat iaitu lega dan juga lebih tenang. Itu je dari saya. Okey, baik. Terima kasih saudara N. Okey, untuk persoalan seterusnya. Dan saya tertariklah dengan kata satu pernyataan. Iaitu sesi kaunseling atas talian ni tidak kira kata budaya, agama, kaum, apa-apa sekalipun boleh call kan. Sebab kita, bukan kita lah, mungkin kata pihak talian kasih akan memberi yang terbaik mengikut keselesaan klien tu sendiri. Maknanya boleh pilih. Bukan call terus tak dapat nak pilih apa-apa terus dapat kaunselor kan. Jadi boleh pilih. Kalau nak perempuan boleh dapat kan. Betul. Jadi memang terbaik lah. Memang terbaik talian kasih ni. Jadi insyaAllah kepada yang mungkin terfikir-fikir nak call ke tak talian kasih ni kan. InsyaAllah lepas dengar ni 100% saya yakin anda boleh call dan anda insyaAllah dapat perkhidmatan yang terbaik. Kerana talian kasih ni bukan talian yang berbayar sebenarnya. Talian kasih ni percuma je. Okey, talian kasih ni percuma je dan anda insyaAllah boleh berkongsi dan insyaAllah jugalah isu-isu anda mungkin boleh dibantu. Tak dapat selesaikan secara 100%, sekurang-kurangnya dapat juga didegari oleh seorang yang profesional. Itu dia. Okey, baik. Jadi kita pergi kata soalan seterusnya lah. Mungkin kita dah tahu talian kasih ni mempunyai manfaat-manfaatnya tersendiri. Mungkin manfaatnya dari yang yang saudara N kongsikan tadi tu, beberapa manfaat. Tetapi mungkin dalam manfaat-manfaat tersebut ada juga kekangan yang dihadapi oleh saudara N sendiri sepanjang bergelar kaunselor, sukarelawan kaunselor talian kasih 15999 ni. Mungkin saudara N boleh kongsikan apakah kekangan yang dihadapi tersebut sepanjang bergelar sukarelawan kaunselor talian kasih 15999 ini. Okey, untuk soalan tu sebenarnya tiada kekangan yang terlampau drastik ataupun kekangan yang amat tinggi yang saya terima disebabkan, dengar ke Brody? Hello? Ya, saya. Jelas ke? Okey, maaflah. Saya jelas. Okey, saya teruskan. Kekangan saya boleh cakapkan tiada kekangan yang saya terima ataupun mereka sukarelawan terima. Kita tahu term sukarelawan kan. Jadi mereka suka dan rela untuk berkhidmat kepada masyarakat. Jadi bagi saya tiada kekangan yang saya terima untuk menerima klien-klien yang menghubungi saya. Okey, itu dari sudut penerimaan kekangan lah. Okey, dari segi sebab apa saya cakap
benda sebegitu sebabnya kaunselor sebelum diminta untuk menjadi sukarelawan, mereka diminta untuk memilih. Mereka diminta untuk memilih sama ada mereka nak daripada pukul 7 pagi sampai 2 petang ataupun 2 petang dari 10 malam ataupun 10 malam hingga 7 pagi. Jadi sukarelawan sedar bahawa mereka punya waktu kerja ataupun waktu kerja hakiki ni bila. Jadi mereka akan pilih waktu yang sesuai ataupun mereka boleh terima panggilan talian kasih ni. Itu dari sudut saya lah. Dan saya sendiri pun walaupun saya kerja hakiki daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang, saya akan pilih daripada pukul 10 daripada 10 malam sampai 7 pagi sewaktu saya free. Jadi mereka yang sukarelawan ni biasanya dapat sesuaikan diri dan tiada kekangan lah untuk menerima klien. Kami amat mengalu-alukan lah rakyat Malaysia untuk hubungi talian kasih. Namun akhir-akhir ni saya sering dapat panggilan daripada talian kasih luar daripada waktu yang saya minta. Ataupun waktu bekerja saya. Jadi saya untuk saya sewaktu kerja dari rumah, saya tiada masalah untuk terima klien yang ataupun talian kasih yang hubungkan klien kan dengan saya pada luar waktu dalam waktu kerja saya. Namun selepas kita dah ke fasa perintah kawalan pergerakan bersyarat dan juga pemulihan, saya dah kerja luar. Jadi saya terpaksa tak angkat ataupun tak dapat nak jawab panggilan daripada talian kasih. Itu kekangan daripada diri saya lah. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan laporan sesi. Ialah macam Brody tahu ataupun mana-mana kaunselor berdaftar tahu, selepas kaunselor menjalankan sesi kaunseling, kaunselor perlu membuat laporan sesi. Laporan sesi tu biasanya kena selesaikan sebelum 24 jam ataupun dalam tempoh masa 24 jam. Sebabnya ialah ingatan manusia kan. Jadi itulah pihak ataupun kaunselor ni diminta untuk buat laporan selepas menjalankan sesi tu dalam tempoh masa 24 jam. Dari saya kadang-kadang kekangan untuk diri saya untuk menyiapkan laporan sesi selepas ataupun sebelum 24 jam. Itu saya tengok diri saya lah, kekangan dari diri saya. Dari kekangan daripada menerima panggilan talian kasih tu memang tak ada masalah lah. Terutamanya mereka yang bergelar sukarelawan kaunselor ataupun sukarelawan kaunselor talian kasih ni. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, kita pergi baca, kita sama-sama baca komen daripada kata bawah-bawah apa panggil daripada penonton. Okey. Daripada Irsa Azura, ya betul. Arza, okey, ya betul. Okey, Bahnyam, selamat malam. Okey, selamat malam. Okey. Afif Nordin merupakan salah seorang kaunselor lah dari Universiti Malaysia Kelantan. Terbaiklah kaunselor. InsyaAllah terbaik juga tuan. Okey, daripada Bahnyam juga. Okey, bagus wujudnya talian kasih secara tak langsung dapat mengurangkan tekanan masalah dalam kehidupan seseorang. Betul tu. Bahnyam pun kalau ada masalah ataupun ada tekanan, boleh je hubungi talian kasih ya, Bahnyam. Jangan malu, jangan rasa segan, jangan rasa takut. Ya, betul tu. Okey, baik. InsyaAllah kalau anda kata ada apa-apa nak tanya, nak memberikan pendapat, ni daripada saudarawan Nur Ahmad Syafuddin, merupakan seorang pegawai psikologi UMT, mantap tuan berdua. InsyaAllah. Dan yang terakhir, Mas Tura Daud, terbaik nak sharing terbaik sharing ni. Astaghfirullah. Terbaik sharing ni. Okey, baik. Anda kata kalau anda ada daripada penonton yang mungkin nak bertanya kan,
tentang talian kasih, ataupun mungkin luar persoalan daripada talian kasih, mungkin berkaitan dengan psikologi ke, kaunseling ke kan. Mungkin boleh tanyalah dekat komen di bawah ni, insyaAllah saya akan berkongsi persoalan tersebut, membaca persoalan tersebut, dan insyaAllah kita akan berkongsi sama-sama. InsyaAllah. Okay, jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, baik. Okay, soalan seterusnya. Saudara N, agak-agaklah kan, apakah bilakah waktu yang sesuai untuk dapatkan khidmat talian kasih ni? Sebab kita tahu talian kasih ni 24 jam. Pagi, petang, siang, malam, tengah malam kan. Sebelum subuh pun ada juga, boleh juga call. Tapi agak-agak waktu bilakah waktu yang paling sesuai tu untuk dapatkan khidmat talian kasih ni? Okey, untuk waktu yang sesuai untuk mendapatkan khidmat talian kasih, sebenarnya bila-bila masa sesuai, disebabkan kita tak dapat nak jangka ataupun klien ataupun individu tak dapat nak jangka bila mereka dapat berhadapan ataupun bila masalah ataupun isu boleh datang dengan mereka. Jadi mereka perlukan bantuan secepat mungkin. Jadinya bila-bila sahaja memang sesuai untuk mereka yang tak dapat nak kontrol mereka punya isu tersebut lah. Okey, itu dari sudut saya lah, pandangan secara umum. Namun disebabkan saya cakap macam tu, sebabnya pihak talian kasih akan cuba untuk hubungi senarai-senarai kaunselor sukarelawan ni. Bukan sikit, ramai kaunselor sukarelawan ni untuk satu-satu sesi ni. Jadi mereka akan hubungi dan bertanya free ataupun tidak. Jika klien ataupun kaunselor tu free, mereka akan cuba hubungkan dengan klien yang nak dapatkan bantuan. Jadi memang sesuai lah. Namun kita tahulah waktu-waktu yang mana sesuai. Sebabnya nama sukarelawan, namun mereka yang sukarelawan ni juga mempunyai tugas hakiki. Lagi sekarang ni dah PKP B dan juga PKPP pemulihan. Jadi dah kurang dah mereka yang kerja dari rumah. Jika mereka yang kerja dari rumah tu memang tiada masalah ataupun memang bolehlah nak jawab, memang tak ada masalah lah untuk klien dapat dihubungkan. Tapi sekarang ni mereka dah ramai kerja kat luar, jadi waktu bekerja mereka memang nak hubungi tu memang sukar lah. Jadi kita waktu bekerja biasanya 8 hingga 6 kan. Jadi itu agak sukar lah biasanya kalau nak hubungi. Namun saya punya pandangan, pada pandangan saya, waktu yang paling sesuai untuk menghubungi sukarelawan kaunselor talian kasih ni, jika tak dapat ataupun jika dapat menahan masalah ataupun isu yang dialami, sesuai adalah daripada pukul 8 malam hingga 12.30 malam. Disebabnya itulah waktu mereka ramai masyarakat Malaysia yang waktu rehat sewaktu itu. Jadi mereka dapat fokus. Sebab apa saya cakap macam tu, dapat fokus sebab ialah bila ada tekanan daripada kerja hakiki, lepas tu datang juga mereka yang mempunyai isu. Jadi kaunselor ni memerlukan pemikiran untuk bantu klien membawa isu mereka. Jadi jika hubungi pada waktu yang tidak sesuai, takut ataupun risau tak dapat nak membantu klien ke arah yang lebih baik. Jadi selain daripada mereka yang tak dapat ataupun memang nak call kalau ada masalah nak terus nak hubungi, waktu yang sesuai bagi saya adalah 8 hingga 12 malam. Itu saja. Okey, baik. Jadi kepada masyarakat di luar sana, boleh je telefon waktu-waktu bila, waktu bila-bila, bukan waktu pejabat sahaja, bukan waktu tengah hari saja.
Mungkin waktu tengah malam pun boleh juga. Ni kata kalau ada isu kan, ada isu tiba-tiba, ada isu tengah malam pukul 3 pagi, kita tak jangka sesuatu isu tu. Boleh call je, tak kisah. InsyaAllah akan ada yang angkat. Ya, betul. Okay, baik. Jadi kita pergi yang soalan yang terakhir lah insyaAllah untuk hari ni. Mungkin kalau ada soalan daripada para penonton, mungkin kita boleh kongsikan juga. Tapi untuk soalan yang telah disediakan, insyaAllah ini soalan terakhir lah pada saudara Khairul Anwar. Okey, baik. Untuk soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Apakah harapan saudara, harapan tuan kepada masyarakat dan juga kepada isu kita sendiri, pesanan atau harapan tuan kepada penonton berkenaan topik kita pada malam ini, iaitu ada apa dengan talian kasih. Okey. Pesanan dan harapan saya kepada penonton yang melihat sekarang ni, saya fokus kepada 4 perkara. Yang pertama adalah rakyat Malaysia, yang kedua adalah individu yang mempunyai ataupun yang ada isu ataupun masalah, yang ketiga adalah kaunselor berdaftar, yang keempat adalah orang-orang yang terdekat ataupun bukan kaunselor. Okey, saya pergi kepada rakyat Malaysia. Untuk rakyat Malaysia, manfaatkanlah talian kasih ni. Jangan ada rasa segan ataupun rasa malu ataupun rasa takut untuk menghubungi talian kasih ni. Dan ialah kita kita sering dimomok-momokkan oleh kepercayaan ataupun pandangan orang luar bahawa kaunselor ni tak memegang kepada kerahsiaan. Itu adalah silap. Mereka yang terlibat dalam sukarelawan kaunselor talian kasih ni adalah mereka yang mempunyai kaunselor berdaftar dan juga perakuan amalan. Mereka ni berpegang kepada etika seorang kaunselor. Jadinya apa-apa isu yang dikongsikan itu adalah kerahsiaan bagi kaunselor dan juga talian kasih. Jadi untuk mereka yang rasa takut tu, jangan rasa takut, buang rasa takut, segan, malu untuk hubungi. Sebab kaunselor ni adalah mereka yang profesional dalam tugasan. Itu untuk rakyat Malaysia. Kita pergi juga kepada individu yang ada isu ataupun masalah. Jangan rasa diri ni tak ada orang nak bantu. Sebabnya ada ramai yang nak bantu, terutamanya talian kasih ataupun kaunselor-kaunselor berdaftar yang terlibat dalam sukarelawan kaunselor talian kasih ni. Jadi bila ada isu ataupun masalah, dengan talian kasih ni dapat membantu mencari alternatif, mencari jalan penyelesaian, dan yang paling penting, ini adalah saluran yang betul ataupun individu yang betul perlu kita rujuk. Okey, itu adalah kepada individu yang mempunyai masalah ataupun isu. Untuk yang ketiga adalah kaunselor berdaftar. Okey, untuk kaunselor berdaftar, saya ataupun sayalah pandangan saya amat menggalak-galakkan penglibatan kaunselor berdaftar dalam apa-apa sukarelawan. Macam kita tahu, lembaga kaunselor Malaysia ataupun talian kasih sendiri ada buka sukarelawan yang terbaru ni, ada buka kepada kaunselor berdaftar untuk menjadi sukarelawan. Jadi sama-samalah kita bantu masyarakat Malaysia, disebabkan oleh kita sedar bahawa isu kesihatan mental semakin lama semakin meningkat. Untuk tahun 2019 sahaja, isu kesihatan mental ni berada pada tempat kedua dalam sakit yang dialami oleh masyarakat dunia, ataupun punca kepada kematian adalah isu kesihatan mental, berada di tempat kedua. Itu 2019. Sebelum kita melalui PKP ataupun
menghadapi wabak pandemik COVID-19. Untuk tahun 2020 belum lagi laporan keluar ataupun 2021. Okey, itu adalah pesanan saya kepada kaunselor berdaftar. Untuk pesanan saya kepada orang-orang yang terdekat ataupun bukan kaunselor, mereka juga boleh ambil peranan sebagai pembantu ataupun ambil peranan kaunselor untuk bantu individu-individu yang mempunyai isu ataupun masalah. Macam yang kita sedari ataupun seperti yang kita ketahui, Kementerian Kesihatan Malaysia dah jalankan ataupun sudah membuat satu kempen iaitu Let's Talk kepada masyarakat Malaysia sempena bulan kesihatan mental. Saya jelaskan sedikit mengenai TALK tu. TALK tu adalah singkatan untuk setiap perkara ataupun akronim, betul eh? TALK. Betul. T itu adalah tell. Jadi saya sebut tell ataupun dalam bahasa Melayu tu kongsi kepada orang yang kita percaya. Siapa yang ada isu tu kan. Kongsi kepada orang yang kita percaya. Yang kedua adalah A. A tu adalah ask for help. Ask for help ni nyatakan kita perlukan bantuan. Jadi mereka yang perlukan bantuan tu jangan rasa segan, jangan rasa takut untuk nyatakan pertolongan anda kepada orang lain. Yang ketiga adalah listen without judgement. Perkara ni adalah kepada mereka yang saya cakap tadi, mereka yang tak ada kelayakan kaunselor ataupun orang yang sekeliling yang contohnya orang kawan dia, mereka perlukan sokongan ataupun nak share kepada dia. Jadi jangan ada penilaian terhadap isu yang mereka kongsi. Jadi kita ni jadilah pendengar yang setia kepada kawan-kawan kita. Sebabnya salah satu mereka yang tak berkongsi tu adalah mereka rasa ramai orang tak ada dengar ataupun orang tak nak dengari mereka. Yang ketiga adalah K ataupun K lah, know where to seek help. Kat mana kita kena tahu kat mana kita nak bantu. Itulah sedikit tadi talk tu. T, tell, mereka yang mempunyai isu boleh je kongsi. A, nyatakan perlukan pertolongan. L adalah listen without judgement ataupun dengar tanpa ada judgement ni ataupun penilaian ataupun hukuman kepada dengar jangan hukum mereka yang punya masalah. K tu bantu, tahu kat mana kita dapat bantu mereka. Itu kepada orang yang terdekat ataupun jika kawan-kawan kita mempunyai masalah dan juga mereka yang bukan kaunselor. Jadi itulah harapan dan pesanan saya kepada 4 golongan. Yang pertama adalah rakyat Malaysia, yang kedua adalah individu yang ada isu ataupun masalah, yang ketiga adalah kaunselor berdaftar, yang keempat adalah orang yang bukan kaunselor berdaftar tetapi ada kawan-kawan yang mempunyai masalah sekeliling mereka yang nak kongsi bersama mereka. Di samping oleh pesanan saya adalah kempen yang dipromosikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Let's Talk. Itu saja. Ya, Puan Kamaria, terima kasih. Dengar ke Brody? Okey, baik. Jadi terima kasih saudara N. Ya. Jelas tak? Sudah. Jelas. Tes. Dengar.
Jelas Okey, baik. Okay, baik. Tiba lain ni sikit. Okey. Jadi terima kasih kepada saudara N. Saya tertarik lah daripada harapan saudara N tadi, saya tertarik dengan satu perkara, iaitu kalau ada isu, ada perkara yang kita hadapi, jangan malu, jangan segan, boleh share. InsyaAllah kita bantu, kita support each other. Dan jangan ada judge lah kalau anda kata nak kongsi mungkin rasa terpocor ke, rasa kantoi ke apa kan. Jangan risau, insyaAllah rasa terjamin sebab kita kata sebagai seorang kaunselor memang dah berjanji dengan satu etika, iaitu etika kerahsiaan, etika yang paling utama dalam sesi kaunseling itu. Okay, insyaAllah. Jadi kita tengok sikit lah dekat komen-komen penonton, insyaAllah sebelum kita tamatkan kita punya surat kita pada hari ini. Okay. Okay, insyaAllah daripada Isra. Okay, Azura, ya hubungilah waktu yang sesuai. Ya, betul tu. Mungkin dalam 24 jam tu ada waktu-waktu mungkin yang mungkin kurang sesuai, dan ada waktu yang memang betul-betul sesuai jika dihubungi. Mungkin ada waktu kita kata walaupun dia seorang kaunselor, kita seorang kaunselor, mungkin ada jugalah waktu-waktu yang mungkin bersama dengan family ke macam mana kan. Okay. Dan seterusnya insyaAllah daripada saudara Izra juga, Irsa Aruza. Terima kasih kaunselor, talian kasih adalah alternatif yang terbaik untuk membantu ramai masyarakat di luar sana dengan ekonomi yang tak stabil dan wabak COVID ni. Ramai mengalami tekanan hidup. Ya, betul tu. Pada waktu-waktu macam ni ramailah yang mengalami tekanan hidup sebab kita tak sangka, kita tak jangka apa-apa yang berlaku di luar sana. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita untuk sesi CD yang ketiga ni insyaAllah kita tamatkan pada waktu ini. Tapi sebelum tu, insyaAllah pada 2 minggu dari sekarang kita akan adakan 7 soalan. Program 7 soalan ni, talk 7 soalan ni pada siri yang orang moderator juga. Okey, dan sebelum tu saya nak beritahu lah, untuk 7 soalan ni kita ada 2 moderator. Yang pertama saya sendiri, Prodi, dan yang kedua saudara Din Baik. Dan untuk 7 soalan siri keempat insyaAllah pada 9 April 2021 tentang kaunseling juga. Ya ke tentang kaunseling? Saya tak ingat tentang apa, tapi rasanya tentang kaunseling. Dan kita bawakan khas seorang pegawai psikologi, insyaAllah akan bersama-sama dengan kita pada 2 minggu lagi. Pada hari ini kita bersama dengan orang kuat HRDF, kaunselor talian kasih, dan akan datang kita bawa seorang pegawai pula. Jadi itu saja untuk hari ini, insyaAllah. Jadi kita akan sambung pada masa yang akan datang, iaitu insyaAllah pada 9 April 2021. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.